Baik, dalam episod Pantau Belanjawan kali ini kita akan beri fokus kepada cukai dengan baru-baru ini menunjukkan laporan Malaysia merupakan antara pemungut hasil cukai terendah di Asia Tenggara dengan nisbah cukai kepada keluaran dalam negara kasar KDNK berada pada 11.8%. Dan pakar ekonomi Universiti Sains dan Teknologi Malaysia, Profesor Emeritus Barjoya Badai berkata, Malaysia tertinggal di belakang Singapura serta Thailand dan sedang berusaha untuk mengejar. Kedua-duanya menggunakan sistem cukai barangan dan perkhidmatan GST termasuk nilai tambah VAT. Tambah beliau, semasa mengenakan GST dahulu, Malaysia mengutip sehingga RM40 bilion. Sekarang dengan cukai jualan dan perkhidmatan SST, Malaysia hanya kutip kurang daripada RM30 bilion dan hasil daripada sektor perkhidmatan tidak sampai separuh. Bajoya berkata secara keseluruhan kutipan SST hanya menyumbang kira-kira 15% daripada jumlah kutipan cukai dan pada jam ini kita nak teliti sejauh manakah penstrukturan semula terhadap sistem cukai ketika ini yang diperlukan dan bagaimana untuk kita tingkatkan kecekapan dalam sistem percukaian. Kita mempersilakan tetamu kita Dr. Muhammad Fairuz Razak, merupakan Setiausaha Agung Persatuan Akauntan Percukaian Malaysia. Mata saya nak ucapkan terima kasih Dr. Fairuz kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Doktor, melihat kepada iaitu angka ini Malaysia antara iaitu pemungut hasil cukai yang terendah di Asia Tenggara. Tapi bagaimana doktor melihat iaitu sistem cukai ataupun realiti sistem cukai di Malaysia ketika ini? Terima kasih. Tapi saya cuma nak betulkan sikit. Rasanya kita pemungutan hasil cukai tak langsung kita tahun lepas adalah 50 juta, bukan 30 juta. Saya rasa itu data lama rasanya. Dengan banyak pengenalan baru, cukai-cukai baru sebenarnya telah diperkenalkan oleh kerajaan baru-baru ni, termasuk LBG, Service on Digital Services. So banyak, orang kata dari segi expansion of scope ni, perluasan scope tu telah banyak berlaku sebenarnya. So banyak orang kata dari segi orang kata pemungutan telah berjaya. Memang kita ke belakang dari segi orang kata dari Singapura, Thailand, mungkin dua negara ni lah kita masih mengejar. Tapi SST orang kata telah mirip pada GST sekarang ni. Tapi dalam masa sama sesuatu cukai, sistem cukai yang ada orang kata efisien adalah GST sebenarnya. So kalau kita nak kalau kita nak tepikan SST dan GST, kita perlukan satu sistem cukai yang orang kata penambahbaikan dari sistem pengurutan cukai itu tersebut sebenarnya. Kecekapan sistem pengurutan cukai dengan memperkenalkan teknologi berkaitan seperti otomasi, e-filing, e-payment, ini telah dilakukan oleh LSDN sendiri. Kalau kita tengokkan baru ni telah diperkenalkan dan telah diberkatakan pada bulan Julai syarikat MNC akan dikenakan e-invoicing dan seterusnya pada tahun depan kepada semua peniaga-peniaga. So kita kalau ikutkan kita memang ada progresif dari segi orang kata perubahan sistem cukai. Dalam masa sana kita perlukan pelaksanaan cukai baru. Kalau ikutkan pelaksanaan baru yang terbaik adalah GST. Pasal kalau kita nak orang kata nak hilangkan ekonomi bayangan, kelompongan cukai, memang GST adalah terbaik. Tapi itu adalah satu saja. Selain daripada itu, peningkatan penguatkuasaan daripada agensi-agensi cukai sendirilah membuatkan badan penguatkuasaan dengan meningkatkan kepakaran sumber daya dan kerjasama dengan agensi lain. Orang kata sharing information, orang kata menukar-nukar maklumat, maknanya adalah satu pihak satu. Lepas tu inovasi dalam cukai sendiri. Kalau kita tengok kan, meningkatkan inovasi cukai itu banyak membantu orang kata dari segi peningkatan dari segi hasil kerajaan sebenarnya. Yang paling utama untuk saya lah sebenarnya pendidikan dan kesedaran awam. Kalau kita tak ada kesedaran awam dan peningkatan kenapa kita perlu bayar cukai, apa faedahnya bayar cukai. Kalau tidak ada benda-benda tersebut, siapa nak bayar cukai sebenarnya? Dia kata saya perlu bayar cukai. Apakah sebabnya saya perlu orang kata stigma ni perlu perubahan. Lagi satu pembangunan infrastruktur ekonomi sendiri. Okey, macam peniaga-peniaga sendiri. Kalau kita ada peniaga-peniaga senang membuka syarikat dan senang melaksanakan perniagaan dan orang kata dari segi pentadbiran sendiri senang dan cukai itu sendiri senang dikutip sebenarnya. Dan orang kata yang akhir sekali pengurangan pembaziran penyalahgunaan, memastikan hasil cukai yang efisien dan bertanggungjawab mengelakkan pembaziran dan penyalahgunaan awam sendiri akan membantu meningkatkan hasil cukai sebenarnya. Itulah salah dari segi macam mana nak meningkatkan kecekapan hasil negara dan orang kata langkah-langkah yang boleh diambil oleh kerajaan. Dan kita lihat juga daripada updated peratusan yang telah dikongsikan oleh Dr. Fairuz, kita tahu iaitu GST dikatakan kutip lebih banyak daripada SST. Mungkin Dr. Fairuz boleh kongsikan dulu apakah antara kelebihan dan kelemahan kepada iaitu GST berbanding dengan SST, khususnya dalam konteks Malaysia sendiri. Dalam konsep Malaysia ni,
Okay, saya just speak in general lah. Kalau saya nak cerita GST ni rasanya tak habis nanti satu hari pun. GST ni transparansi dia terlalu orang kata ada kat situ. Kerana ia dikenakan setiap peringkat perniagaan dan pengeluaran pengguna ni menjadikan lebih mudah dilaksanakan. Kalau banding dengan SST, dia kena kepada peringkat peruncit saja dan kadang-kadang tidak semua peniaga atau peruncit melaporkan dengan betul jumlah SST. Transparansi ni yang paling penting sekali dia. Nombor dua, pemungkutan dan pelaksanaan. Pentadbiran pengumpulan GST boleh menjadi lebih mudah kerana diuruskan melalui sistem komputer. Berbanding dengan SST, dia lebih banyak proses manual. Macam kita ada borang-borang tertentu. Kalau kita macam kita ada excise, itu semua kita perlukan masih lagi menggunakan borang. Tapi kalau katakan GST ni semua komputer. Karena birokrasi ni menyebabkan lewatan, proses bayar dia lambat, pemulangan cukai dia lambat, tapi bergantung pada undang-undang diubahlah. Kalau kita ada kesesuaian undang-undang, kalau kita kata semua nak guna komputer, memang orang kata akan lebih mudah lah. Kesan ketiganya terhadap ekonomi. Sistem cukai yang berbeza boleh memberikan kesan yang berbeza dengan ekonomi. Kalau kita tengok beberapa ekonomi kata GST mempunyai kesan yang lebih sedikit terhadap ekonomi kerana tidak menambah kos ke atas pengeluaran dan menggalak pelaburan pertumbuhan. Walau bagaimanapun terdapat juga pandangan yang GST menjejaskan golongan pendapatan rendah. Kalau orang rasa dari segi struktur ni tak betul. Cukai ke atas termasuk perbelanjaan asas. Jika transparansi mengurangkan, jika kerajaan ingin mengurangkan subsidi yang apa yang dia nak lakukan sekarang, lebih elok gunakan sistem GST dan membantu kelompongan yang terdapat pada negara ni. Last sekali, kesan kepada rakyat apabila dikenakan terhadap kebimbangan ia menambahkan kos kepada rakyat. Sebenarnya ia tidak. Kalau kita tengok dengan SST dengan betul, ia kalau kena kadar dia kena tengok macam mana. Kalau GST sebenarnya dia kepada semua, sebab SST ni kepada tertentu, tapi kita tak tahu sebenarnya pasal dia pada peringkat peruncitan saja. Kalau ikutkan tempat lain tak ada sebenarnya. So kalau kadar cukai perlu mengikut kewangan semasa dan mengelakkan kesan yang terlalu memberatkan. Perlu diingatkan bahawa ekonomi bayangan dan pematuhan cukai, kalau itu yang motif kerajaan, memang GST perlu disegerakan. Dan bagaimana untuk kita lihat kesan cukai ini terutama dalam konteks kepada pengguna, konteks iaitu kos hidup, kasar hidup dan iaitu daya beli mereka? Okay, kalau itu kita tengok kan perubahan tingkah laku perniagaan dan pengguna. Kalau kita tengok SST nak naik kan, mungkin menyebabkan perniagaan menaikkan harga barangan dan perkhidmatan yang boleh menyebabkan penurunan dari segi orang kata tingkah laku pengguna. Penurunan ini menyebabkan keuntungan perniagaan pun akan menurun dan gilirannya orang yang nak bayar cukai pun turun. So dia ada chain effect, dia ada bulatan. Kalau katakan orang beli kurang, peniaga dapat keuntungan kurang, pendapatan kerajaan kurang. So dia ada chain effect. Kalau kita katakan kita nak kesesuaian semua, so GST ni holistik, dia semua orang akan kena. Tak kisahlah dia siapa, orang tertentu ke apa. Tak kisah dia rakyat tempatan atau foreigner, dia akan tetap kena. So itulah lebih sesuai kalau ikut dari segi GST ni, kalau dipantau betul-betul, rasa peningkatan harga tu tak ada sebenarnya. Pasal kebanyakan peniaga memang akan ambil kesempatan. Okay, sesuatu cukai itu mesti. Kalau kita tengok sebelum ni pun, saya tengok rata-rata masa kita kerajaan umumkan LPG baru-baru ni, belum lagi LPG semua orang dah naikkan harga kan. Itulah orang kata dari segi peniaga, dia ambil peluang kan. So kesedaran dan orang kata dari segi laporan itu penting dan untuk kerajaan untuk mengetahui orang kata benda-benda tersebut. Kita nak lihat juga kesan iaitu transformasi cukai ini kepada iaitu hasil pendapatan negara. Bagaimana? Kalau kita tengokkan hasil apa yang telah dilakukan kerajaan sekarang ni dengan peningkatan SST daripada 6 ke 8%, dia memperluaskan skop. Bila memperluaskan skop, dia lebih mirip pada GST. So dia membantu. Walaupun memang kita ketinggalan jauh dari belakang kalau berbanding dengan GST itu semua, tapi apa yang dilakukan kerajaan ini sebenarnya untuk orang kata menambahkan pendapatan dari segi orang kata sedikit supaya tidak membebankan rakyat. Kalau dia kata dia menaikkan semua serentak, dia memang masalah lah. Tapi memang kalau ikutkan, kalau nak pendapatan yang orang kata yang seeloknya GST adalah semua. Kebanyakan negara terlaksana dengan GST. So memang kita terpaksa nak tak nak bila dah ada kesesuaian masa dan orang kata dari segi faktor ekonomi yang kesesuai, kita akan melaksanakan GST. Terpaksa juga laksanakan tak lama lagi. Bercakap mengenai luaskan
skop cukai ini, adakah ada yang berpandangan kita luaskan skop cukai, iaitu kenakan cukai ke atas iaitu perkhidmatan kesihatan, pendidikan swasta, penyewaan hartanah komersial, termasuk juga kan infrastruktur untuk luaskan lagi skop dan tingkatkan lagi pendapatan negara. Bagaimana pandangan Dr. Fairuz terhadap perkara ini? Oh, okay. Kalau yang luaskan skop tu saya rasa kita tengok kena nilai betul-betul, macam kalau kata pendidikan swasta, adakah dia kesesuaian dia, kita kena teliti betul ada kesesuaian tu atau tidak kan. Tapi apa yang kerajaan lakukan sekarang, ada kesesuaian, dia dah ada dia orang kata dah ada data, dah penuhi apa dia dah tahu dah apa. Tapi untuk long run saya rasa kalau banyak sangat cukai-cukai macam ni dikeluarkan sedikit sebanyak, orang kata struktur pentadbiran tu akan memberi kesan kepada peniaga sendiri, pasal pelaporan banyak perlu dilakukan. So nak tak nak, orang kata kita perlukan satu cukai yang satu dan laporannya satu, membantu orang kata dari segi perniagaan. Kerajaan pun senang orang kata untuk pantau, dan senang untuk orang kata untuk tahu okey siapa yang lapor, siapa tak lapor. Kita kalau benda tu dilakukan akan membantu dari segi pendapatan kerajaan sebenarnya. Baik, Dr. Fairuz, masih banyak lagi yang mahu kita bincangkan terhadap aspek-aspek dalam sistem cukai ini, tapi kita akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Belajawan, dan kita akan teruskan dengan topik perbincangan kita mengenai kaedah strategik untuk meningkatkan kecekapan dalam percukaian di Malaysia. Kita masih lagi bersama tamu kita, Dr. Muhammad Fairuz Razak, merupakan Setiausaha Agung Persatuan Akauntan Percukaian Malaysia. Saya nak ucapkan terima kasih, Doktor. Banyak yang telah dikongsikan sebelum kita berhenti rehat tadi. Doktor ada juga berkongsikan iaitu perbandingan antara SST, GST dan bagaimana ia memberi kesan terhadap iaitu pengguna, rakyat, termasuk juga dengan hasil pendapatan negara. Doktor, kalau tadi doktor juga ada berkongsikan mengenai kadar SST yang telah ditingkatkan iaitu 8% dari 6%, dan Kementerian Kewangan telah anggarkan tambahan 3 bilion ringgit hasil pada tahun depan, dan penganalisis ramai menjangkakan peningkatan ini sebenarnya akan beri manfaat kepada pengguna. Bagaimana pendapat Dr. Fairuz sendiri? Memang kalau pendapatan kerajaan bertambah, banyaklah kerajaan boleh bantu pengguna sebenarnya. Kita ambil dari segi rakyat Malaysia sendiri, sumbangan STR pun akan dinaikkan. Orang kata dari segi banyak fasiliti yang akan diberikan oleh kerajaan sendiri ini. Tapi yang pentingnya sebenarnya adakah sistem macam kita tengoklah, adakah pengguna-pengguna sendiri, kesesuaian pengguna tu dari segi. Memang kalau mula-mula diperkenalkan kebanyakan cukainya memang ada masalah, kebanyakannya kata alah masalah semua kena bayar, tapi kefahaman dan kesedaran tu penting sebenarnya. Kalau kita tak faham kenapa kerajaan perlu mengutip cukai itu sendiri, saya rasa lebih kepada orang kata kesedaran dan orang kata awareness kepada semua, apa perlunya cukai, apakah orang kata lazimnya akan didapat balik. Saya pernah pergi dekat satu tempat tu sebenarnya, satu tempat konteks tu, saya cakap kat diorang, sebenarnya kalau kita tak ada apa-apa, saya tutup lampu semua dan saya cakap, okey, kalau benda ni dah gelap, adakah benda ni? Siapa yang bayar semuanya benda ni? Walaupun kita bayar elektrik, tapi orang kata dari segi permulaannya dilaksanakan oleh kerajaan sendiri. So pentingnya kita tahu kalau benda-benda ni tak adalah kerajaan dapat membantu kita sebenarnya. So okay, daripada kenaikan cukai dari 6 ke 8% ni tidak sebenarnya akan menyelesaikan masalah ekonomi bayangan ataupun masalah mengelak cukai. Tetapi mungkin kadar SST ni mungkin tidak mencukupi menangi masalah-masalah ni, kerana kalau kita tengok kan, kebanyakannya kegagalan pematuhan. Walaupun kadar cukai dinaikkan, pengelak cukai dan ekonomi bayangan mungkin berterusan jika pemantauan dan pengawasan tidak mencukupi. Kerana peniaga individu masih, macam saya cakap, tak ada kesedaran atau mengurangkan bayaran cukai melalui kaedah-kaedah. Pastinya kalau kaedah macam ni, saya rasa GST lebih cenderung, pasal dia lebih pakai software, pakai orang kata perisian yang sesuai. So pelaporan dia tingkat. So kita kena tahu juga, satu lagi benda yang kita kena tahu, bila cukai dinaikkan, orang kata adakah cukai itu bersesuaian dengan peniaga, dengan pengguna sebenarnya. Sesuatu sistem cukai yang kompleks, sekiranya sesuatu yang tidak transparan dan telah kompleks, ia memudahkan pengelakan cukai sebenarnya. Kadar kenaikan tidak memberi kesan sebenarnya, dan pentadbiran cukai itu tidak dapat diselesaikan. So mungkin menyebabkan cukai itu keengganan orang kata pematuhan itu tinggi sebenarnya. So pentingnya untuk diingatkan bahawa masalah pengurutan cukai ini tidak semestinya mana sesuatu sistem itu berkesan secara. Ia mungkin memerlukan penambahbaikan dari segi pemantauan, penguasaan peraturan untuk meningkatkan keberkesanan.
Di samping itu, sistem cukai kepada GST mungkin juga merupakan pilihan yang harus dipertimbangkan oleh kerajaan bagi memastikan pentingnya cukai lebih efisien dan adil, mengelakkan ekonomi bayangan dan orang kata tidak puas yang penting. Kalau ikutkan pengguna pun sekarang, bukan pengguna lah, peniaga-peniaga pun banyak cakap nak GST. Pasal kenapa mereka? Pasal mereka rasa satu sistem orang kata senang untuk diorang lapor sebenarnya, dan orang kata dari segi nak claim input senang dan nak output senang. So kalau kita tengok kan LSDN dah telah mudahkan dengan salah satu langkah ni adalah e-invoicing lah. Kita tengok dekat situ kalau sistem tu telah orang kata matang sepenuhnya, insya-Allah benda ni banyak akan membantu dari segi orang kata pemantauan kerajaan sendiri sebenarnya. Jadi bagaimana untuk kita memastikan, bercakap mengenai e-invoicing, bagaimana untuk kita pastikan tiada kelompongan daripada pelaksanaan e-invoicing tu, terutama kepada pembayar cukai ini? Kalau kita ikutkan dari segi peraturan atau undang-undang yang untuk e-invoicing ni, orang kata saya rasa sangat orang kata efisien sebenarnya. Kalau ikutkan, kalau dia tidak laporkan benda tu, dia mungkin tidak dibenarkan untuk orang kata untuk perbelanjaan tersebut tidak dibenarkan akan sebenarnya. Maknanya kalau tiada pelaporan dari satu pihak, dia tidak boleh orang kata mengambil mudah perjalanan. Misal dia ada sharing information, exchange information. At least dia dah tahu, okey, ini betul, memang dia lah yang orang keluarkan invoice tersebut dan dia telah bagi kepada orang kata pihak B perlu laporkan dia sebagai perbelanjaan. So perbelanjaan tersebut memang dah orang kata termasuk, tak adalah orang kata kelompongan di situ, memang dia tidak membuat orang kata dia, kalau invoice yang orang kata pakai tulis tu dia bertulis je, kita tak tahu betul ke tidak dari segi orang kata apa pengeluarannya. Mungkin tulis 100 tapi tulis 1000 pun boleh jadi, kemungkinan. Tapi kalau dengan ada sistem invoicing ni sebenarnya lebih mudah, dan kita nampak benda ni orang kata dari segi orang kata sharing information banyak, lepas tu memudahkan peniaga-peniaga sendiri pasal dia tidak perlu simpan invoice tu pasal memang dah ada dalam orang kata portal-portal LSDN yang telah disediakan. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan, Kerajaan Persekutuan juga ada unjurkan kutipan hasil pada 2024 menokok 1.5% kepada RM307.6 bilion didorong oleh kutipan cukai yang lebih tinggi. Persoalannya, Doktor, adakah rakyat Malaysia bersedia dengan kenaikan cukai ini? Sedia tak sedia, macam saya cakap lah, kalau saya ada pergi kat semua tempat, siapa nak bayar cukai, dia kata. Tapi kita perlu membantu kerajaan. Kalau kita tak bantu, memang susahlah kita nak dapat apa-apa pun sebenarnya. Banyak benda lah, mungkin kalau kesedaran tak ada, dia kata, alah buat apa aku nak tolong, tak ada siapa. Tapi kalau kita orang kata tak tolong, macam kita akan orang kata menjerat diri sendirilah. So kerajaan memang tengah membuat orang kata yang terbaik dari segi orang kata bantuan, orang kata dari segi kesihatan, jalan raya, itu memang yang asas lah pendidikan. Kita tengok sistem pendidikan kita pun ditambah baik dengan apa yang sedia ada. So kita perlukan benda-benda ni untuk menaik cukai. So kalau kita tengok dengan permulaan tahun ni 2024, kita telah mulakan dengan orang kata cukai tidak langsung LPG. Kemudian lepas ni kita ada kenaikan cukai. So kita mungkin akan ada 2-3 cukai lagi akan datang. So benda ni memang unjuran kerajaan betul dan secara tepat. So bila dah ada semua ni, kalau tanya pendapat saya sebenarnya kesesuaian masa untuk memperkenalkan GST pun memang sesuai lah. Saya rasa kena adil kepada semua lah. Kalau katakan rakyat Malaysia bayar cukai, so rakyat yang bukan orang kata bukan warga negara yang duduk sini bekerja pun kena bayar cukai juga. Macam mana kita nak pastikan mereka ni bayar cukai dan orang kata membantu negara tak? Takkan dia nak senang-senang duduk sini dan tak membayar apa tapi mengambil faedah daripada kesempatan yang sedia ada sebenarnya. So kita perlu sebagai itu kita perlu kesedaran apakah cukai yang lebih efisien untuk negara dari segi semua segi, maknanya daripada rakyat, bukan warga negara yang duduk kat sini yang untuk membayar benda tu, membantu negara untuk menjadi sebuah negara yang maju sebenarnya. Dan bergerak ke hadapan sudah tentu kita nak lihat apa lagi langkah-langkah ataupun komponen penting yang perlu ada yang boleh diambil untuk tingkatkan lagi kecakapan dalam sistem cukai Malaysia. Sudah tentu untuk maksimumkan lagi kutipan cukai dan hasil kerajaan, tetapi sambil mempertimbangkan keperluan untuk menjaga kebajikan pengguna. Itulah saya cakap kalau nak menjagakan pengguna ni memang dia punya balancing tu kita dah teliti. Sistem cukai yang kompleks memang akan menyusahkan. So
nak tak nak saya terpaksa ulang balik GST. So memang kena juga laksana dengan GST. So, GST ni tak kompleks. Bila tak kompleks, peniaga tak akan melungut. Bila peniaga tak melungut, dia tak adalah naik harga. So tak adalah pengguna pun rasa efek dia macam mana yang ada sekarang. So kita tak tahu. Bila sesuatu sistem yang ada tu, dia macam transparansi, dia dah cakap, okay, ni banyak ni banyak ni. Kita tahu, okay, benda berapa banyak, discharge berapa apa, kita boleh tahu. Bila kita tahu, orang kata perincian dia, senang kita nak tahu. Kita nak beritahu. Lagi satu, perundangan tu penting. Perundangan tu kena sesuai. Tak bolehlah kita kata kita nak orang kata nak katakan dia kena audit cukai ke apa-apa, tiba-tiba dia kena orang kata dia nak dapat dia kena refund secepat mungkin. So penting kita perlu meneliti kadang-kadang kesesuaian peniaga pengguna sebenarnya. Memang saya nampak GST lah orang kata paling sesuai. Kalau kita tengok beramai ni negara-negara memang dah kata GST sesuai. Pasal dia memang orang kata membantu kerajaan. Bila kerajaan ada duit, senang dia nak bantu rakyat-rakyat dan bisnes pun, perniagaan. Perniagaan memang orang kata akan bayar cukai. Tapi bila perniagaan rugi, macam tiba-tiba dinaikkan harga dan tiada siapa membeli, macam saya cakap, dia satu pusingan. Bila satu pusingan tu, bila satu bulatan tu tak penuh, memang susah. Pengguna membeli dapat, berniaga mendapat orang kata keuntungan tu dibayar cukai. Cukai tu bila dapat, kerajaan bantu pengguna balik. Dia satu pusingan yang lengkap. Kalau pusingan tu tidak terjadi, memang susahlah macam tu. So, memang orang kata disyorkan kalau boleh bila dah ada semua cukai-cukai yang orang kata ditambah baik pada tahun ni atau tahun depan, anjuran tersebut memang sampai masanya orang kata dah ada kesesuaian dan kesedaran kepada semua, GST perlu dikenalkan. Doktor, berbakikan 2 minit lagi, mungkin boleh kongsikan apa yang metod ataupun daripada segi pelaksanaan cukai yang boleh kita belajar daripada negara-negara lain selain daripada sistem pencukai yang mereka terapkan. Saya rasa lebih kepada kalau kita banyak dah laksana kan sebenarnya. Cuma orang kata dari segi holistiknya, macam kita ada sekarang ada TIN, Tax Identification Number, kita dah ada dah sebenarnya. So kebanyakan warga Malaysia dah ada tax and so bila nak dia kena laporkan cukai, dia ada dah, kita dah ada My Portal Tax dah. So nampak tak benda tu kita dah ke arah pada digitalisation dah ada dah sebenarnya. Cuma dari segi kesedaran dan orang kata efisiensi cukai itu sendiri, mana yang sesuai. Kita tak boleh ada sesuatu cukai yang orang kata banyak sangat akan membebankan dua-dua pihak peniaga dan pihak orang kata authority sendiri. Kalau authority pun banyak sangat kerja, orang kata peniaga pun nak lapor banyak pun, memang akan orang kata sistem tu memang akan orang kata menjadi kompleks. Bila kompleks ni memang susah sikit untuk semua orang kata mendapat orang kata penyipatan pendapatan dan efisiensi tak ada kat situ. So nak tak nak kita terpaksa ada sesuatu perundangan dan orang kata sistem yang sesuai menggunakan sistem perakaunan yang telah ada. Kita dah ada dah. Kita dah orang kata progressively kita telah ke sana macam e-invoicing, MyTech, portal, kita semua dah ada dalam situ. So insya-Allah kita kalau tahun depan mungkin dalam bajet tahun ni insya-Allah Menteri Kewangan kita merangkap Perdana Menteri mungkin akan merangkap, dia akan mengumumkan GST. Tak tahu, mana kita tahu nanti. Baik, sudah tentu seperti yang Dr. Fairuz kata, banyak iaitu komponen penting yang perlu kita teliti dalam meningkatkan hasil pendapatan negara tanpa membebankan rakyat atau pengguna sendiri. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Fairuz Razak, merupakan Setiausaha Agung Persatuan Akauntan Percukaian Malaysia MATA, dan semua perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astraawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Sekian saja Pantau Belajar pada kali ini. Saya Nina Rozman. Salam hormat.